Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah dapat kita bertemu kembali di dalam kelas PDPR online kita, pelajaran insyaAllah dalam pelajaran pendidikan Islam KSSM. Jadi untuk hari ini kita akan berbincang, menghuraikan salah satu tajuk di dalam bidang Al-Quran, iaitu pelajaran 4 yang bertajuk ciri-ciri mukmin berjaya. Okey, di dalam tajuk ini kita ada 2 unit ya. Kita ada 2 unit, iaitu unit pertama ialah ayat hafazan ya. Jadi tajuk ni ciri-ciri mukmin berjaya ni dia ada ayat hafazan untuk unit pertama, dan unit kedua ialah ayat kefahaman ya. Ayat kefahaman iaitu menghuraikan ataupun membincangkan ciri-ciri mukmin berjaya yang terdapat di dalam ayat tersebut. Jadi seterusnya kita akan ikuti bacaan ayat surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11. Jadi sama-sama kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Okey, jadi inilah ayat hafazan surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11. Jadi kamu mungkin boleh ulang-ulang dengan bacaan melalui handphone aplikasi handphone. Kamu boleh download aplikasi Al-Quran baca Al-Quran dan hafal mengikut bacaan imam-imam yang kamu suka sebab apa, bila kamu dapat ikut bacaan imam tu dia akan ada rasa sedap sebab mereka ada taranum ataupun lagu-lagu yang tertentu dan bacaan mereka tepat mengikut tajwid. Jadi kamu boleh di samping kamu janganlah asyik dengan lagu saja kan. Jadi bila kamu gunakan aplikasi tu untuk perkara-perkara yang berfaedah. Contoh ayat hafazan ni lah. Ini ayat ni walaupun 11 tapi dia pendek-pendek. So insyaAllah kamu boleh hafal. Okey, seterusnya kita akan tengok keratan demi keratan. Okey, ayat pertama iaitu yang berbunyi qad aflahal mu'minun. Kamu hafal ni sampai dapat dan kamu teruskan kepada ayat kedua iaitu alladzina hum fi salatihim khashi'un. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Lagwi lagwi bukan lagwi bukan 'anil lagwi, salah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jangan angkat, jangan letakkan sebab ini bukan huruf ghain, bukan huruf qalqalah Okey, dan ghain bukan huruf qalqalah bukan huruf qalqalah ni qaf ta ba jim dal. Jadi dia tak perlu diletakkan. So anil lagwi walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Dan
walladzina hum lizzakati fa'ilun. Lizzakah bukan lizzakawah sebab waw ni tidak ada tanda baris. Ini adalah mad asli iaitu alif Waw ni kiasan sajalah Dan walladzina hum li furujihim hafizun. Li furujihim hafizun. Yang keenam, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Fa innahum ghairu malumin. Okey, boleh berhenti situ. Dan yang ketujuh, faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Dan yang ke-8, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Yang ke-9, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. 10, ulaika humul warithun. 11, alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Okey, jadi kamu hafal ikut ayat lah, satu demi satu. Dah dapat ayat 1 dengan 2 sampai lancar, barulah ubah ke ayat 3, 4 dan seterusnya Okey, sampai ayat 11. Okey. Yang tadi tu adalah unit 1 boleh hafal pelan-pelan kat rumah. Yang seterusnya ialah unit 2 iaitu kefahaman surah Al-Mu'minun. Okey, jadi kita tengok maksud ataupun kena fahamkan keratan ataupun ayat demi ayat. Yang pertama, qad aflahal mu'minun. Apa maksudnya? Sesungguhnya berjayalah orang yang beriman. Jadi yang berjaya di sini ialah orang yang beriman. So apakah ciri-cirinya ataupun siapakah mereka? Mereka yang pertama ialah alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitu mereka yang khusyuk. Khashi'un ni khusyuk. Salatihim, salat mereka. Okey, mereka yang khusyuk dalam solat mereka. Okey. Dan walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, iaitu mereka yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Okey, perbuatan yang sia-sia tu apa dia? Perkataan yang sia-sia tu apa dia? Nanti kita boleh bincangkan. Dan yang seterusnya ayat keempat, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Apa maksudnya? Okey, dan waw ni dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya dengan menunaikan zakat harta itu. Maknanya zakat lah. Zakat dia ada dua, zakat fitrah dan juga zakat harta. So kedua-duanya wajib dibayar. Okey. Dan seterusnya, walladzina hum li furujihim hafizun. Siapa tu? Iaitu mereka yang menjaga kehormatan diri. Kehormatan diri. Li furujihim, kehormatan diri mereka. Okey. Kemudian di dalam ni, di ayat ni dia ada menerangkan lagi. Okey. Menjaga kehormatan diri ni termasuklah memakai menutup aurat. So kecuali lah. So nak macam mana nak tak maksudnya boleh dibuka aurat tu kecuali maksudnya kepada isterinya illa ala azwajihim, kecuali kepada isterinya au ma malakat aymanuhum. Okey. Atau hamba sahaya. Dulu pada zaman di awal kemunculan Islam ataupun zaman awal Rasulullah, semasa dakwah Rasulullah secara terbuka tu, jadi ada hamba-hamba sahaya masa tu. Tetapi pelan-pelan sistem perhambaan dalam Islam dihapuskan. Jadi masa itulah hukum isteri dengan hamba ni boleh melihat aurat. Okey. Kemudian maka fa innahum ghairu malumin, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Maksudnya aurat mereka bila dibuka kepada isteri dan hamba ni tidak tercela.
Dan disambung lagi, faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Maksudnya kemudian sesiapa yang mengingini selain daripada yang demikian, maksudnya selain daripada yang ni ada yang orang tu nak lagi lebih-lebih, maka mereka lah orang yang melampaui batas. Ini adalah ayat peringatan jangan over maksudnya. Cakap takat tu saja maksudnya. Kemudian ini ciri yang seterusnya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Apa dia maksudnya? Mereka yang menjaga amanah, li amanatihim maksudnya menjaga amanah pada mereka, wa ahdihim dan janji yang mereka buatlah, janji mereka. Mereka jaga amanah yang diberikan, yang tak boleh pecah amanah, dan memelihara janji, menjaga janji, tak boleh mungkir janji. Okey, baik. Kemudian walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan mereka yang tetap memelihara solatnya. Memelihara solat ni dia tak sama dengan khusyuk yang tadi. Ni ada huraian dia macam mana yang dimaksudkan dengan memelihara solat. Nanti kita akan bincangkan. Okey. Kemudian ulaika humul warithun. Mereka inilah yang akan mewarisi, menjadi pewaris. Jadi mereka inilah yang berhak mewarisi ataupun yang akan menjadi pewaris yang akan mewarisi. Okey, alladzina yaritsunal firdausa hum fiha khalidun. Maksudnya mereka ni adalah orang-orang yang berjaya. Ciri-ciri yang disebut tadi tu adalah disebut sebagai mukmin yang berjaya mewarisi syurga Firdaus. Itu yang dikatakan berjaya tadi, iaitu mewarisi syurga Firdaus. Maknanya masuk di dalam syurga Firdaus dan kekal di dalamnya. Jadi kita semua dah maklum bahawa syurga Firdaus ni antara syurga yang terbaik Okey, jadi kita memang kena ada azam lah untuk menjadi ahli syurga, iaitu di antaranya syurga Firdaus. Jadi inilah yang disebut sebagai ciri-ciri mukmin berjaya. Jadi kita akan tengok satu persatu balik siapakah mereka. Ciri-ciri mukmin berjaya yang tadi, yang pertama ialah yang beriman kepada Allah. Yang sebenar-benar beriman sebenar-benar beriman. Tak boleh menyembah selain pada Allah. Dan bila dia benar-benar beriman kepada Allah, dia akan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Okay, ciri yang kedua ialah khusyuk di dalam solat. Nanti kita akan huraikan sebentar lagi. Kemudian menjauhi, yang ketiga orang yang menjauhi perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Orang yang menunaikan zakat, orang yang menjaga kehormatan diri, orang yang menjaga amanah dan janji, dan orang yang memelihara solat. Jadi ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Okey. Jadi inilah yang dikatakan ciri mukmin yang berjaya, iaitu berjaya mewarisi syurga Firdaus. Okey. Sekarang kita huraikan apa yang dikatakan beriman kepada Allah. Iaitu orang yang sentiasa meyakini bahawa hanya Allah sahaja yang berhak disembah. Maknanya tak ada Tuhan lain yang disembah, melainkan hanya Allah sahaja. Kemudian tak cukup setakat itu saja. Tak cukup setakat kita tunduk dan sembah Allah saja. Tetapi disusuli dengan melakukan segala suruhannya. Apa suruhannya? Contohnya berbuat baik kepada kedua ibu bapa, berbuat baik kepada orang tua, orang sakit dan sebagainya adalah suruhan. Kemudian meninggalkan larangan. Larangan tu apa? Segala jenis maksiat lah. Minum arak, zina, judi dan sebagainya. Jadi orang yang betul-betul beriman kepada Allah yang dikatakan berjaya ni tadi ialah yang benar-benar beriman dan melakukan suruhan Allah serta meninggalkan larangannya. Semua sekali. Dia tak boleh sekadar beriman saja tetapi tak buat suruhan. Contoh tak solat, tak puasa, tak menunaikan zakat. Itu bukan dikatakan yang berjaya. Itu tak termasuk dalam ciri-ciri yang dalam ayat ni. Okay, so yang nak dikendaki di sini ialah yang beriman yang sebenar-benarnya kepada Allah. Yang kedua ialah yang khusyuk di dalam solat. Iaitu macam mana nak khusyuk? Apa yang maksudkan dengan khusyuk di dalam solat? Iaitu menumpukan sepenuh hati ataupun sepenuh perhatian dan penghayatan dengan cara menetapkan anggota. Maksudnya tak boleh bergerak melebihi pergerakan dalam solat, tak boleh melebihi 3 kali berturut-turut. Menggaru sana, garu tanpa berhenti. Maksudnya berturut-turut. Sekejap dia garu kepala, sekejap lagi dia garu tangan dan
kaki, garu lagi. Jadi di sini akan menghilangkan pergerakan yang kerap ni di samping batal solat, dia akan menghilangkan kekhusyukan dalam solat. Sebab itulah dia tak termasuk dalam mukmin berjaya. Orang yang tak khusyuk ni dia kena belajar lagi, dia kena teruskan supaya dapat khusyuk. Kemudian macam mana cara nak khusyuk? Memahami bacaan dalam solat, terutamanya Al-Fatihah. Dia surah-surah yang dibaca. Kemudian doa-doa seperti doa ketika duduk tahiyat. Duduk antara dua sujud, bacaan tasyahud ataupun tahiyat. Jika kita faham maksud doa tu, maksud bacaan tu, kita akan bertambah khusyuk. Serta kita kena faham perbuatan ketika kita solatnya, kita sedang rukuk, bacaan rukuk mesti jelas. Dan kepada siapa yang kita rukuk? Kepada Allah. Begitu juga kepada waktu kita sujud. Kepada siapa yang kita sujud? Kepada Allah. Jadi bila kita sedar akan perbuatan kita semasa mendirikan solat, maka kita akan datang kekhusyukan dalam solat tersebut. Termasuklah pandang di tempat sujud pada sejadah. Tetapi kalau sejadah tu ada corak-corak dan sebagainya yang mengganggu kekhusyukan kita, boleh tutup dengan kain putih. Macam tu. Kita pulang pada macam mana kita nak kendalikan khusyuk kita lah pada orang tersebut. Okay, yang ketiga ialah memelihara solat. Bagaimana memelihara solat? Iaitu menunaikan solat pada waktunya. Dalam waktunya, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak tanpa mengqadakannya. Solat di awal waktu, dalam waktunya. Itu dimaksudkan dengan memelihara solat. Kemudian disempurnakan segala syarat dan rukun. Ada 13 rukun, ada tamakninahnya. Jangan solat dengan lalai, jangan solat dengan terlalu cepat, kan, terburu-buru dan sebagainya. Itu dia tak termasuk dalam memelihara solat. Okey, kemudian qada tak boleh. Qada hanya sebabkan oleh terlupa betul-betul terlupa, yang benar-benar terlupa, bukan buat-buat lupa. Kemudian tertidur yang tak sedap, yang memang tak sedap pun dan terlepas waktu, yang tu boleh qada. Dan satu lagi, ketika kita dalam keadaan yang darurat, dikira sebagai uzur lah. Contoh kita terkandas dalam jam yang lama 4 jam dan waktu tu kita mungkin belum solat, nak buat bagi musafir dia boleh solat jamak dan qasar, itu tujuannya. Tapi mungkin juga dia nak bergerak tak sampai pun 2 marhalah, tetapi jam tu menyebabkan dia terlepas waktu. So dia boleh mengikut setengah ulama, boleh mengadakan solat hormat waktu. Di mana solat hormat waktu ni tak perlu wuduk, tanpa ambil wuduk dan duduk dalam keadaan kita mungkin duduk di kereta dan terus bergerak, membuat pergerakan dalam solat tanpa wuduk dan bacaan yang sangat ringkas. Tetapi kita kena qada balik bila sampai di rumah, kita kena qada balik bila waktu tu sudah pun terlepas ataupun memang solat hormat waktu, kita kena qada balik. Okey. Kemudian yang seterusnya, ciri seterusnya ialah menjaga amanah dan janji. Okey, kita diberi amanah, hendaklah kita tunaikan amanah. Sekiranya kita tak dapat menunaikan amanah, kita dianggap pecah amanah. Contoh dalam bertugas, kita kena jaga keuangan, bahagian keuangan. So kita kena amanah menjaga wang tersebut. Begitu juga dengan janji, macam janji. Macam anak murid berjanji dengan guru, so dia kena tunaikan janji dia. Begitu juga dengan siapa-siapa pun. Dan janji tu bukan maksiat, bukan berbentuk maksiat. Kalau berbentuk maksiat, kita kena tinggalkan. Okey, contoh berjanji dengan couple. So dalam Islam tak ada istilah couple-couple ni. Jadi bila dia berjanji macam tu, dia jadi salah lah. So yang dimaksudkan janji ni, janji yang baik dan menunaikan amanah dengan sempurna. Okey, tu kalau nak jadi mukmin yang berjaya lah, yang dapat mewarisi syurga Firdaus. Kalau tidak, tak dapat masuk. Tak dapat masuk syurga Firdaus kalau kita mengabaikan amanah tadi ataupun pecah amanah. Okey, contoh ni, tanggungjawab dalam setiap urusan lah, sebarang urusan lah. Kalau sebagai pekerja, sebagai guru kan, ada amanah. Macam Ustazah sekarang sedang menunaikan amanah, membuat kelas online dengan kamu. Kamu menunaikan amanah dengan menghadiri kelas PDPR ataupun kelas online.
Okey, baik. Kalau urusan harta kena amanah, contoh harta anak yatim kan. So kena amanah dalam menguruskan harta mereka. Begitu juga dengan perkara-perkara yang dianggap kerahsiaan. Okey, baik. Seterusnya, ciri yang mukmin berjaya yang seterusnya ialah menunaikan zakat, iaitu mengeluarkan sebahagian harta tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima zakat tersebut dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Jadi sebahagian harta, bukan semua, sebahagian yang tertentu. Okey. Kemudian golongan yang berhak pun telah ditetapkan oleh syarak yang bagaimana, yang fakir miskin, mu'allaf kan, kemudian apa ni, dan ada lagi anak yatim dan sebagainya. Kemudian zakat ni diwajib diberikan, ada dua jenis zakat, zakat fitrah dan juga zakat harta. Zakat fitrah ni ketika kita nak kita nak raya Aidilfitri kan, jadi di dalam bulan Ramadan dan di awal masa sebelum sebelum kita raya, menyambut hari raya tu kan, ada zakat fitrah yang dibayar oleh ketua keluarga, ayah kita yang menjadi pewaris atau penjaga kita. Kemudian zakat harta ni termasuklah emas, zakat harta binatang ternakan dan sebagainya. Okey. Baik, seterusnya ni bagi yang ada lah, bagi yang mampu lah yang tak mampu tak wajib keluarkan zakat. Kemudian ciri mukmin yang seterusnya yang berjaya masuk syurga Firdaus ialah menjaga kehormatan diri. Okey, iaitu menjaga dan mengelakkan diri daripada perkara yang diharamkan oleh syarak seperti zina, sumbang mahram dan hubungan seks luar tabi'i. Ya, ini akan kita jelaskan ada huraiannya nanti. Okey. Kemudian menjauhi perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Dalam gambar ni perbuatan mungkin main game yang terlalu lama sehingga dia meninggalkan solat, tak ikut cakap mak dia kan, mungkin mak dia suruh buat apa-apa dia tak nak. Itu dah jadi sia-sia dah perbuatan ni ya. So kena orang yang berjaya ni tadi, mukmin yang berjaya dia menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia yang tidak mendatangkan faedah dan perkara yang boleh merosakkan akhlak. Contoh berkata yang kesat-kesat boleh merosakkan akhlak. Okey. Baik. Jadi dalam tajuk yang tadi tu, memelihara kehormatan diri tu, dia ada huraian di sini ialah kita tengok kepada salah laku seksual dan juga akibatnya. Okey. Kita tengok salah laku seksual di sini ada tiga. Contoh, zina maksudnya melakukan persetubuhan haram tanpa nikah, maknanya belum nikah melakukan persetubuhan haram lah. Dan tanpa nikah yang sah, ada nikah yang tak sah. So dia tak nikah, kemudian hubungan ni berlaku antara lelaki dengan perempuan yang dikatakan zina. Persetubuhan haram tanpa nikah yang sah antara lelaki dengan perempuan. Okey, sumbang mahram pula ialah melakukan persetubuhan yang haram antara lelaki dengan perempuan, sama lelaki dengan perempuan yang diharamkan berkahwin. Mereka ni yang kata mahram ni ialah diharamkan berkahwin disebabkan apa? Sebab faktor keturunan, faktor penyusuan dan faktor persemedaan. Keturunan ni seperti ayah, anak, kakak, adik, abang. Penyusuan ialah kakak, ibu susuan, ayah susuan, itu Dia persemedaan ni seperti ibu tiri, bapa tiri, anak tiri, mentua, menantu. Jika berlaku persetubuhan haram ni tadi dianggap sebagai sumbang mahram. Kemudian hubungan seks luar tabi'i ialah melakukan persetubuhan haram dengan cara, semua persetubuhan haram tiga-tiga ni. Cuma yang ni dengan cara yang bertentangan dengan tabiat semula jadi manusia. Okey, sekarang kita tengok contoh lah apa yang dikatakan contoh. Okey. Baik, zina, persetubuhan haram antara pasangan kekasih. Kekasih lah sebab mereka tak bernikah lagi kan. Kemudian sumbang mahram, contoh persetubuhan haram dengan bapa kandung, bapa tiri, adik-beradik kandung ataupun adik-beradik tiri. Sebab mereka ni yang tiri-tiri ni disebabkan adalah seperti saudara sendirinya. Kemudian contoh hubungan seks luar tabi'i ialah liwat. Lelaki dengan lelaki ni kan, kamu kata gay kan, ada setengah sebut gay. Kemudian musahaqah iaitu lesbian. Onani iaitu mengeluarkan mani dengan tangan sendiri. Dan persetubuhan haram dengan haiwan pun ada. Ini yang dikatakan yang luar tabi'i. Ini contoh-contoh yang salah laku, salah laku seksual. Dan kita tengok akibat dia, apa akan jadi.
Okey, yang pertama menggugat keharmonian hidup bermasyarakat. Memang ya, masyarakat akan gelisah, resah jika banyak sangat maksiat-maksiat macam tadi tu berlaku dalam masyarakat. Gaynya banyak, LGBT kan, kemudian zina banyak, lesbian banyak. Jadi masyarakat akan rasa resah kan dengan gejala yang tak baik. Okay. Kemudian yang keduanya, hilang kelayakan dalam mewarisi harta pusaka. Kenapa? Kerana anak tu tidak sah taraf, maksudnya anak yang luar nikah. Jadi anak luar nikah dia tidak ada kelayakan dalam mewarisi harta. So dia tak boleh mewarisi harta bapa dia. Walaupun bapa tu yang menyebabkan dia lahir ke dunia tu. Ya, tetapi tanpa ikatan perkahwinan dia dianggap anak tidak sah taraf. Bila anak tak sah taraf tak boleh mewarisilah harta pusaka bapa tu. Ya, walaupun kaya setara manapun. Dan yang ketiga, boleh menyebabkan keruntuhan institusi kekeluargaan ataupun keluarga akan runtuh. Contoh bila suami A berzina dengan isteri B, memang keluarga akan hancurlah. Dia akan berlaku keruntuhan rumah tangga, perceraian dan sebagainya. Dia menyebabkan gangguan emosi dan mental. Contoh sumbang mahram kan berlaku antara bapa tiri merogok anak tiri kan, menyebabkan kanak-kanak tersebut membesar dengan gangguan emosi boleh ataupun mental dan boleh mendapat depression kan, depresi dan akhirnya boleh membunuh diri sebab malu. Okey, kemudian akibat yang lain ialah terdedah kepada penyakit fizikal seperti AIDS dan juga sifilis. Sifilis ni adalah penyakit kelamin yang sangat teruk, yang dia akan terjadi luka yang besar pada alat kelamin, bernanah, berdarah dan tak boleh kena air dan sangat sakit. AIDS kamu tahu kan, kurang daya tahan penyakit. Mungkin kalau kita dijangkiti dengan apa-apa penyakit, batuk dan sebagainya, dia tak boleh baik. Dia akan melarat. Kalau kena kudis dan sebagainya, dia akan melarat. So dia akan bawa kepada maut. So inilah akibat salah laku seksual. Dan yang keenam, boleh mencetuskan pelbagai perbuatan jenayah yang lain seperti buang anak tadi kan, bunuh bayi, dan lari daripada rumah, kemudian bila dah depression mungkin jenayah isap dadah dan sebagainya. Okey. Dan akhirnya kita masuk kepada pengajaran ayat. Okey. Sebagai umat Islam, okey, kita mula dengan kita hendaklah meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan larangannya. Ataupun kalau kita nak gantikan dengan huraian suka supaya kerana agar kita boleh tukar. Kita hendaklah meningkatkan keimanan kepada Allah agar kita menjadi mukmin yang berjaya mewarisi syurga Firdaus. Okey. Boleh juga buat macam tu. Okey, yang kedua, jadi nak buat kesimpulan ni, kita ambil balik daripada isi pengajaran, isi ayat yang kita belajar tadi. Kita hurai tadi. So, poin di sini ialah ciri mukmin berjaya. So, kita ambil balik ciri-ciri mukmin tu dan kita jadikan pengajaran. Macam ini tadi meningkatkan keimanan kan. Yang kedua, dia ambil menunaikan solat dengan khusyuk. Jadi buatkan pengajaran ayat, kita hendaklah menunaikan solat dengan khusyuk. Nya ni buang agar menjadi hamba yang bertakwa ataupun agar dikasihi Allah. Kan? Boleh berlaku. Yang ketiga, kita hendaklah menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia, lara tadi kan, agar dapat meningkatkan kualiti kerja. Dan ataupun agar kita dihormati masyarakat. Boleh. Okey, saya terlupa sebut tadi. Okey, perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang sia-sia ni contohnya apa? Contohnya melepak kan. Dia main game yang over limit kan, sampai dia tinggal solat, sampai tak ikut cakap mak, sampai tak makan nasi. Itu dah jadi sia-sia dah. Kemudian merempit, itu adalah perbuatan yang sia-sia sebab dia boleh mempertaruhkan, kita mempertaruhkan nyawa kita, boleh menyebabkan kematian kan. Kematian pun kematian yang sia-sia. Kemudian perkataan yang sia-sia ni seperti contoh mencarut atau memaki orang ataupun menggelar orang dengan panggilan-panggilan yang menyakitkan hati, mengecam di saluran media sosial, mengecam seseorang. Kalau nasihat lain, nasihat ni kita kena bagi dengan penuh hormat dan penuh rasa kasih terhadap saudara sesama Islam. Contoh, wahai saudaraku yang dikasihi, kembalilah ke pangkal jalan,
kami sangat mengasihimu, maka jauhkanlah dirimu daripada maksiat tersebut kerana ia membawa kepada kebinasaan. Macam tu okey. Jangan awak kecam dia sebab dia akan menyakitkan hati. Ya, menyakitkan hati ni dia akhirnya dia tak jadi satu dakwah, dia tak jadi satu benda yang berfaedah, malah dia jadi benda yang sia-sia. Ya. Okey. Kemudian kita hendaklah berusaha untuk mengeluarkan zakat agar dapat membantu perkembangan ekonomi umat Islam ataupun agar dapat membantu orang yang memerlukan. Dan yang kelima, kita hendaklah menjaga kehormatan diri supaya diri dan keluarga terpelihara daripada penyakit berbahaya, ataupun kita hendaklah menjaga kehormatan diri supaya dihormati oleh orang lain, kan? Menjaga kehormatan diri ni termasuk juga menutup aurat, ya. Okey. Dan yang terakhir, kita hendaklah menjaga amanah dan janji agar integriti Muslim terpelihara ataupun agar kita dipercayai oleh orang lain. Jadi mana-mana yang kamu rasa sesuai yang mudah, jangan terlalu susahkan dia. Jadi saya rasa okey, ada satu lagi yang ketujuh. Kita hendaklah sentiasa memelihara solat untuk melahirkan individu yang berdisiplin. Jadi kita boleh ambil daripada penerangan isi daripada ayat tadi, kita jadikan pengajaran, ya. Dimulakan dengan kita hendaklah. Okey. Jadi sekian dulu untuk kali ini. Untuk pelajaran 4 telah pun selesai dan insya-Allah, ya, kita akan buat latihan berdasarkan apa yang terdapat di dalam buku teks. Insya-Allah latihan akan diberi kepada kamu selepas ini. Sekian, saya akhiri kelas ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.